Okey, hari ini aku nak ajar tutorial Photoshop. Mula-mula kita tekan create new ni. Okey, ni adalah workspace korang lah. Jadi di belah kanan ni tempat setting dia. Kalau korang nak tahu size tu, korang rujuk dekat Google lah. Lebar dia, tinggi dia, lepas tu dia guna apa, sentimeter. Biasanya kalau untuk sosial media kita pakai dalam bentuk pixel lah. Kalau jenis buat banner ataupun gambar dalam cm ataupun inci ataupun kaki. Okey, jadi tulis dulu nama kita, tutorial Photoshop, tutorial poster kan. Okey, lepas tu tukar kepada pixel, letak je 1000 contoh, 1000. Tinggi dia pun letak 1000. Resolution dia kita buat tinggi sikit, 360. Okay, satu lagi, color mode ni kalau korang perasan, kalau RGB ni biasanya untuk sosial media lah. Kalau si MYK ni untuk printing next, kita buka Google. Okay, untuk korang buat sesuatu ni, korang nak ambil template ni kat mana kan? Dekat freepik.com. Okay, freepik.com ni memang banyak lah template yang lawa-lawa. Korang boleh ambil, ada yang free, ada yang bayar. Kalau yang ada lambang mahkota tu, yang tu yang bayar. Korang pilih je yang free. Okay, contohnya aku ambil gambar ni kan. Mula-mula kita download dulu. Dia ada dua, sama ada dia dalam bentuk AI ataupun dalam bentuk Photoshop, file dia. Okay, contohnya yang ni dalam bentuk Photoshop. Kita extract file dulu, extract to digital marketing tu. Okey, lepas tu kita buka folder dia. Okey, ni dia dalam bentuk Photoshop punya file lah. Okey, mula-mula kita buang je gambar tu. Buang yang tak perlu, yang rasa semak kan, yang rasa tak kena dengan kita buang. Kita ambil dia punya bingkai-bingkai dia. Okey, ni adalah gambar yang kita akan buat. Mula-mula kita kena tukar. Kita kena tahu matlamat kita apa yang kita nak buat kan. Kita tukar dulu dia punya tulisan. Kita buat online webinar, tapi kita tak ada tulisan dia kan. Kita ganti dengan tulisan kita sendiri. Kalau boleh kita delete terus. Okey, kita delete. Lepas tu kita buat yang baru, lagi senang. Tulis je online, pastikan tulisan besar dia lawa sikit. Okey, lepas tu pilih warna yang sesuai lah. Jadi aku suka warna putih sebab tak terlalu banyak warna, nanti sakit mata kan. Jadi warna-warna yang gilat-gilat je. Okey, lepas tu pakai tulisan, aku suka pakai ni salah satu tulisan yang aku suka pakai lah. Okey, lepas pada tu kita betulkan position dia. Tekan ke kanan arrow, nanti dia akan pergi. Ataupun kita nak alih pakai arrow tu, mana-mana boleh. Nak alih pakai cursor kan. Okey, ni kita delete kat, kita buang. Yang ni kalau kita nak tahu tulisan dia, kita tekan kat dia kan. Kita tekan manage. Ni nama-nama tulisan dia. Kalau kita tak ada, kita boleh Google, kita boleh download. Ni contoh tempat yang download ni, nama dia Dafont. Okey, kita buka Dafont. Lepas tu tulis tulisan yang kita nak. Memang banyak tulisan kat sini. Korang pilih je mana-mana. Tapi kalau korang nak ikut dekat Photoshop ni, korang tulis je nama dia. Macam ni nama dia Bebas New ni. Nama dia tak ada. Dia sama ada juga tulisan yang tak ada kan. Jadi kalau tak ada, boleh search dekat Google Direct. Buat macam biasa tadi, extract file, buka folder, cari yang mana kita nak. Dia ada regular, dia ada bold, dia ada yang italic yang sengit kan. Okey, kita install dulu. Senang je install dia, tekan install dah siap. Okey, masuk ke dalam Photoshop balik. Lepas tu korang just klik, korang tukar nama tulisan tu, cari balik. Terus dia akan tukar mengikut apa yang kita download lah.
Okey, ni kita tulis dulu Photoshop. Okey, kalau korang perasan kenapa jarak Photoshop tu di antara satu perkataan tu dia jarak dia sangat tinggi kan. Jarak dia ni. Okey, cara nak betulkan dia ni aku tekan Ctrl T untuk kita adjust dia punya size. Kita boleh drag macam tu kan. Okey, lepas tu kita nak kecilkan jarak dia. Okey, cara dia korang klik dulu dekat Photoshop ni. Lepas tu kalau korang pasang ada belah kanan ni kan, korang pasang tak ada tu properties kan. Okey, dekat sini VA tu. Okey, ni adalah jarak dia. Bila kita kecilkan dia, tengok jarak dia semakin kecil kan. Okey, korang boleh besar ataupun kecil sesuai dengan gambar ataupun korang rasa benda tu lawa. Dia tak ada formula benda ni, korang buat. Okey, kita tekan Ctrl T, tekan dekat objek. Okey, lepas tu kita tekan Ctrl T, tengok bagi dia menyala kat situ kan. Baru tekan Ctrl T, baru kita boleh drag adjust dia punya size. Tak perlu tekan shift. Kalau kita tekan shift, size dia akan jadi custom size. Okey, just drag macam biasa je. Okey, sebab apa jadi macam tu? Kita tak tekan enter ataupun kita tak tick right dekat atas. Sebab tu dia jadi kecil balik. Okey, jadi buat sekali lagi. Ctrl T besarkan dia, right click ataupun enter. Baru dia okey. Right click dekat atas. Okey, ni contoh kita nak cari tulisan dia Montserrat Team. Okey, cari tulisan dia. Contohnya dekat daftar tadi dia tak keluar kan. Kita pun terus direct dekat Google. Kita search dekat Google, cari je dekat mana-mana website. Okey, macam aku pergi dekat yang ni lah. Aku pergi dekat website ni, dia terus keluar link download. Jadi korang boleh download terus. Okey, betul dah. Ni yang tin kan, yang nipis. Okey, kita download. Dia akan keluar. Jadi macam biasa korang tunggu. Okey, cara lain dia korang boleh open je terus benda ni. Korang boleh install terus dekat dalam sini. Buka. Lepas tu cari tulisan yang tin. Tu ada banyak tu. Ada bold, ada black, ada semua. Kita ambil yang tin. Sebab kita nak yang ni lah. Okey, lepas dah install, senang je install dia. Tekan je install. Okey, lepas tu close. Buka balik. Kita delete balik ayat tadi. Kita tulis baru tutorial Photoshop. Okey, kecilkan dia. Ctrl T, kecilkan dia. Nampak? Kalau kita tekan shift, dia akan jadi macam tu, custom size. Dia akan jadi penyek ni. Okey, kita tarik. Samakan dia. Kalau boleh samakan dia. Okey, tarik dengan yang bawah pula. Pergi dekat atas sikit. Ni korang boleh tekan arrow ataupun korang boleh pakai kerja mouse tu. Mana-mana boleh, ikut keselesaan. Okey, kita delete yang tak penting. Kalau korang nak letak je ataupun tukar dengan ayat yang penting. Yang ni tak apa, kita biarkan. Okey, tarikh dia kan, tak ada masalah. Okey, lepas tu model. Kita tak ada model, jadi jom kita cari model dulu. Okey, kita cari tulisan. Buka dekat Google, cari gambar. Okey, kebiasaan gambar Google ni dia buruk lah, dia pecah kan. Jadi aku bagi cadangan dekat korang. Kalau korang nak cari gambar ni, Unsplash. Unsplash ni gambar dia lawa. Kalau korang nak ada gambar background yang lawa ke, gambar model ke, just tulis contoh ni mountain kan. Okey, tengok gambar dia. Banyak lagi gambar-gambar yang ada, memang lawa. Jadi aku nak tulis pirate. Jom kita cari. Kita cari model yang sesuai lah dengan gambar. Okey, aku nampak ada sesuatu yang nice di situ. Contohnya gambar ni kan. Okey, kita download je. Dia ada free download, ada juga yang bayar tak silap. Okey, just kita drag, letak kat situ. Okey, nampak dia terus keluar macam tu.
Okey, apabila keluar macam ni, kita pergi dekat kanan tu, kita punya properties kan. Kita cari edit content. Untuk kita edit tu dekat page line. Nampak tak? Dia akan keluar macam ni. Okey, lepas tu cara kita nak buang background belakang. Macam mana nak buang background belakang kan? Dia ada banyak cara. Contohnya ni adalah W. Aku tekan W ni short form dia. Dia panggil selection tool. Kita boleh je drag macam ni. Lepas tu ataupun kita guna pen tool. Ni adalah pen tool. Pen tool ni kalau tempat yang susah kan, korang boleh pakai pen tool ni. Nampak dia terus clear macam tu. Kalau nak senang korang buat macam ni lah. Ni contoh yang paling bagi korang nampak lah. Korang buat satu-satu dekat kepala dia, ikut betul-betul. Tapi biasanya pen tool ni mengambil masa yang lama lah, sebab dia detail kan. Okey, ataupun nak lagi senang, korang just buat tekan selection tool, tekan W, tengok. Kita just klik macam tu. Cara untuk cancelkan bahagian luar, tekan Alt, lepas tu korang just clear. Kalau korang perasan nanti dia ada keluar lambang tolak. Okey, ni nak buat dia punya tepi dia tak nak bagi terlalu kasar. Kalau kita adjust sikit, dia akan jadi macam kabur-kabur sikit dekat tepi dia. Okey, lepas tu sudah kan, kita pun convert to smart object. Selepas convert to smart object ni, kita copy masuk ke dalam gambar project kita. Delete tadi yang ni kan. Okey, kita delete dulu. Selepas delete tu, okey, jap, delete. Ambil gambar tadi, kita copy, tekan Ctrl T. Lepas tu kita pun drag dia punya ni, resizekan dia, kecilkan dia bagi sesuai, bagi sedap mata memandang. Okey, adjust dia bagi ke bawah sikit. Kepala tu kalau boleh biar tertutup kan, biar Photoshop tu dia tertutup sikit, baru nampak macam lawa sikit kan. Lepas tu okey, sekarang ni tulisan tu dah bertindih. Jadi kita nak up tulisan tu naik ke atas dengan cara kita tarik gambar belah kanan tu. Tengok aku tarik ke bawah, bagi tulisan online dengan webinar tu berada atas pada gambar. Jadi tulisan bila sesuatu objek berada di atas, dia yang menang lah. Jadi dapat dekat dia. Okey, lepas pada tu kita dah ada gambar macam ni. Sekarang kita nak erasekan dia. Maksudnya kan kalau korang perasan kan, dia punya hujung gambar yang paling bawah dia tajam, jadi tak lawa. Jadi kita nak kurangkan dia punya ketajam tu, kita pakai soft round punya brush. Lepas tu kita opacity dia kita kurangkan sikit. Lepas tu kita boleh ni main macam ni. Dia jadi lawa. Kalau boleh nak lawa, korang buat lagi lah dekat bahagian tangan dia kan, ada tajam tu. Kalau boleh korang just edit lagi, tapi aku just buat ringkas. Okey, ni cara nak adjust shadow Kalau korang perasan, aku tekan FF tadi. Okey, naikkan opacity supaya shadow tu lagi terang. Okey, ni kita adjust dia punya distance. Lepas tu ni dia punya kedudukan dia. Okey, dah nampak ada sedikit shadow di situ. Okey, sekarang kita gambar orang ni terlalu cerah. Kita nak gelapkan sikit dia. Kita nak bagi dia sama dengan background. Okey, cara dia kita tekan filter camera raw filter tadi. Okey, expose kita kurangkan ke bawah sikit, bagi dia gelap. Kita kurangkan sikit yang ni. Okey, highlight kita kurangkan, dia akan jadi gelap. Okey, lepas tu shadow ni kita naikkan sikit. Ni sebenarnya benda-benda ni dia ikut kesesuaian korang lah. Kalau korang rasa benda tu lawa, terpulang. Dia tak kisah, dia tak ada formula pun sebenarnya benda ni kan. Korang buat je naik atas. Jangan terlalu over. Korang boleh adjust, tapi jangan terlalu benda tu nampak sang over lah. Jadi bagi nampak natural. Bagi nampak benda tu natural lah, baru dia lawa.
Okey, ni kalau kau perasan aku dah start adjust dia punya color grading lah. Tapi aku pun tak mahir sangat dalam color grading ni, cuma aku tahu sikit-sikit lah. Contohnya kalau biru ni aku gerak ke atas, dia makin pekat. Warna dia terang. Tengok ni, saturation dia kalau kita naik ke atas dia terang. Lumina ni kalau kita gerakkan ke bawah dia gelap. Tengok gambar, perbandingan gambar asal dengan gambar tu kan, sangat berbeza. Tengok, baru ngam dengan background kita, sebab background kita agak gelap kan. Jadi kenalah. Okey, aku tukar balik nama aku tadi yang tersalah, tukar kepada Muhammad Lano. Okey, klik, ataupun korang just tekan enter. Lagi senang. Pastikan tulisan besar lah, baru dia ngam kan. Okey, selepas dah tukar macam tu, right klikkan dia. Okey, ni sebenarnya hampir siap ni. Boleh katakan 80% dah siap. Korang just touch up. Macam kalau korang ni ahli multimedia, korang tambah je korang punya kelab Instagram, letak. Jom kita cari. Okey, ni aku save PNG free download. Contohnya ikon social media. Okey, kita cari ikon social media kan. Social icon. Okey, ni antara social media akun dalam bentuk PNG. Nampak tak? Kita bukan cari dekat Google, kita cari dekat sini. Nampak? Lagi senang. Dapat terus dalam bentuk PNG ni macam mana? Okay, nanti aku terangkan bagaimana bentuk PNG. Apa beza PNG dengan JPEG. Okay, lagi kita cari dekat Freepik pun ada ikon social media ni kan. Okay, memang banyak gila. Korang boleh pilih yang sesuai dengan mata korang lah. Mana yang korang rasa lawa, korang just download benda tu. Lepas tu aplikasikan dalam Photoshop ni ataupun Adobe Illustrator. Okey, selepas itu contoh kalau aku ambil gambar ikon YouTube ni kan, aku letakkan di belah kiri. Biasanya kalau macam ni letak belah kiri atau kanan, bahagian bawah lah. Kebiasaannya lah orang buat kan. Okey, aku letak YouTube ni. Lepas tu aku akan edit dia. Aku akan letak glow dia. Aku akan letak auto glow nama dia. Okey, ni kita adjust warna dia. Kita pakai warna selain daripada warna merah lah. Contohnya warna biru muda ni. Okey, aku pakai dia. Kalau boleh spread ni korang rendahkan, dan opacity ni korang kurangkan sikit. Okey, korang rendahkan sikit kan, korang besarkan size dia. Nampak dia akan jadi glow macam tu. Okey, lepas pada tu klik OK. Kita pun letak nama YouTube kita. Contohnya kalau nama club korang letak contoh aku letak YouTube Ambo. Okey, YouTube Ambo. Kita letak macam tu. Okay, sekarang kita tengok dia macam kosong. Kalau kita perasan kan, macam kurang nice lah. Jadi kita pun ambil rectangle. Ni aku tekan spacebar untuk gerakkan dia. Korang tekan spacebar, lepas tu boleh gerakkan macam tu. Okay, kita buat color merah, tapi kita kurangkan merah dia sikit. Okey, cara aku nak buat color, aku tekan I, lepas tu klik warna merah, akan dapat warna merah. Lepas tu aku pergi dekat situ, aku ambil warna merah tu. Dia macam tu. Lepas tu macam biasa, aku tarik rectangle ni bagi dia berada di bawah, dan ikon YouTube tu berada di atas. Okey, kita adjust dia punya size. Okey, tarik bagi gambar ikon. Okey, dia akan jadi macam tu kalau korang perasan lah. Okey, lepas pada tu aku akan adjust warna dia lagi. Aku tak perhati dengan warna dia lagi. Okey, aku ambil, betulkan warna dia. Aku ambil warna merah, dan aku akan campur sedikit warna biru.
Sebenarnya aku tak tak ber, aku tak pandai sangat adjust warna pakai Photoshop ni sebab aku tak biasa. Tapi aku akan buat tu secara manual lah. Okay, kalau dekat Illustrator, sebenarnya korang boleh just klik warna dia dan akan dapat warna yang sama. Tapi kalau macam ni kena buat manual, agak susah lah bagi aku. Aku tak pandai. Dia boleh buat auto, aku tak pandai. Okay, lepas tu kita rendahkan warna dia sikit bagi YouTube tu naik. Okay, macam tu. Okay, lepas dah siap YouTube, kita letak shadow, drop shadow dekat tulisan tu bagi dia naik sikit. Kemudian kita adjust shadow lagi dekat lanung tu, dekat orang tu. Okay, kita adjust dia punya arah shadow. Nampak dia ada keluar bayang dia macam tu kan. Okay, nice. Memang gempok. Okay, lepas tu contohnya sekarang ni aku nak buat tutorial Photoshop, mesti kena ada gambar Photoshop baru. Orang akan lebih jelas sikit. Kadang-kadang orang ni dia kurang membaca, dia tak baca, dia lebih kepada gambar. Bila nampak gambar Photoshop, okay, dia dah tahu ni mesti melibatkan Photoshop, sama ada tutorial. Okay, cara ni aku nak tunjuk dekat korang apa beza PNG dengan JPEG. Contohnya, okay, ni aku cari gambar PNG. Okay, ni contoh gambar PNG kan. Aku save image. Kalau kau perasan ada dia tulis PNG kat situ. Okay, aku akan ambil kedua-dua gambar ni dan korang akan tengok perbezaan dia. Contohnya gambar yang pertama, nampak tak? Yang putih tu, ni adalah JPEG. Gambar putih tu tak hilang. Okay, contoh gambar PNG, dia akan keluar gambar sahaja. Gambar belakang dia tu tak ada. Okay, ni adalah kelebihan gambar PNG. Maksudnya kalau korang save dalam bentuk PNG, dia akan jadi macam ni. Tapi tak kisah, semua sama je. Okay, ni cara kalau daripada gambar tu JPEG, cara nak buang background belakang dia. Macam biasa, sama ada korang nak pakai selection tool boleh, ataupun lagi senang, korang just ambil yang ni, korang tarik saja. Lepas tu korang just tekan yang ni, terus jadi macam ni. Lepas tu tekan C untuk crop. Okay, cropkan dia, kecilkan dia, convert to smart object. Kita pun copykan dia masuk ke dalam tu. Sama ada copy, ada dua cara. Sama ada korang nak copy Ctrl C, ataupun korang boleh drag macam aku buat ni. Okay, just letak dalam ni. Okay, tengok aku letak yang dia jadi macam mana. Okay, aku letak, dia akan terus keluar macam ni. Nampak perbezaan JPEG dengan PNG. Okay, kita kecilkan dia. Ni contoh lah kan. Okay, delete dulu yang ni. Okay, jadi bagaimana kita nak buat bagi dia nampak macam lebih padu lah. Okay, sekarang ni objek utama kita, orang tu kan. Nampak orang tu sekarang ni cara kita nak buat sesuatu benda nampak macam menarik, kita akan timbulkan subjek gitu. Contohnya aku nak timbulkan orang ni. Jadi aku letakkan ikon Photoshop ni di belakang. Nampak? Aku akan letakkan dua-dua. Oh, dia akan jadi nampak macam lebih wow di situ. Nampak macam padu sikit. Nampak tak aku letak? Okay, sekarang ni tulisan lanung aku tu tak nampak. Jadi aku akan gelapkan dia. Aku akan buat macam ni. Ni cara aku sendirilah aku buat. Kalau korang tak nak ikut pun boleh je. Pulang. Okey, dia jadi macam ni. Sekarang ni lebih kurang 100% dah siap. Tak ada apa dah. Kalau korang rasa benda tu menarik, just boleh save. Nampak tak? Okey, aku tambah sikit dia punya glow dia lah. Okey, aku sengitkan sikit. Drag dia ke ni terpulang dekat korang lah. Kalau korang nak letak boleh je mana-mana, atas ke sesuaian. Okay, contohnya aku letak kat sini. Nampak macam tengah menimba ilmu tu. Okay, lepas ada tu, korang boleh save. Cara nak save dia, korang pergi dekat file,
save as, sama ada korang nak letakkan dia dalam bentuk PNG ataupun dalam bentuk JPEG, terpulang kepada korang sendiri. Okey, satu lagi, itu adalah cara yang ringkas untuk save lah. Cara yang betul dia sebenarnya korang kena exportkan dia. Tapi aku lebih suka aku save as. Okay, di situ. Terima.